Bagi meningkatkan teknik pengajaran yang mendorong minat pelajar di dalam aliran sains atau STEM, Kementerian Pengajian Tinggi menyarankan pihak universiti menjalin kerjasama bagi melaksanakan program dengan pihak sekolah. Menterinya Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, program tersebut merupakan salah satu usaha membantu pelajar mengenal pasti bidang yang patut diceburi, seterusnya memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan pada masa akan datang. Saya telah minta UPSI untuk mempelopori, gabungkan semua universiti yang memang ada kepakaran dalam soal ini untuk turun ke lapangan, menggalakkan dan anak-anak pelajar-pelajar untuk minat STEM dan mungkin berkongsi dengan pendidik bagaimana cara dan pendekatan untuk mengajar STEM dengan lebih menarik. Menurutnya, aliran STEM penting bagi memastikan hasrat menjadikan ekonomi negara berasaskan inovasi dapat dicapai. Datuk Seri Mohamed Khalid sebelum itu merasmikan program UPSI Smart Home Schooling at Johor di Sekolah Menengah Kebangsaan Jaafar Albah, Kota Tinggi. Ia bertujuan meningkatkan kualiti pelajar calon SPM 2023 dalam 5 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. 250 kg dadah jenis MDMA dan ketamin yang keseluruhannya bernilai 18.2 juta ringgit dirampas di Kompleks Kargo Udara KLIA Sepang Selasa lalu. Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan memaklumkan rampasan itu merupakan penemuan terbesar oleh Jabatan Kastam melibatkan dadah jenis MDMA. Hasil pemeriksaan telah menyubai 12 kotak mengandungi bungkusan plastik luksina yang mengandungi bahan ketulan kristal disaki dadah berbahaya jenis 3,4-methylene dioxymethamphetamine MDMA berat kasar 232.05 kilo. Nilai anggaran rampasan adalah 17 juta. Turut ditemui satu kotak mengandungi bungkusan luksina yang mengandungi bahan kristal putih disaki dah berbahaya jenis ketamin berat kasar 20.55 kilo. Nilai anggaran rampasan adalah 1.2 juta. Sindiket terbabit mengisytiharkan barang berkenaan sebagai aksesori kereta sebagai modus operandi bertujuan mengelak daripada dikesan pihak berkuasa. Siasatan awal mendapati dagangan itu diimport dari sebuah negara di Eropah dan kemudian mendarat di Kompleks Kargo KLIA sebagai destinasi terakhir. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan galakan penanaman rumput jenis Napier serta perkembangan semasa jualan rahmah antara tumpuan di Negeri Sembilan. Bersama Azlina Kamarudin untuk laporannya. Silakan Azlina. Azlina? Terima kasih Zahira. Kementerian Pertahanan melalui Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRIDE telah menganjurkan aktiviti Cakna Sains, Teknologi, Inovasi STNI Pertahanan bagi program membudayakan penyelidikan dan pembangunan R&D Pertahanan di Sekolah Menengah Sains Rembau semesra. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, inisiatif tersebut membuktikan komitmen STRIDE dan Kementerian Pertahanan terhadap usaha-usaha menyemarakkan budaya penyelidikan dan inovasi bukan sahaja dalam kalangan warga pertahanan, malah generasi muda. Kita adalah untuk menarik lebih ramai pelajar kita supaya mereka mempunyai rasa minat kepada sains dan dalam masa yang sama mereka boleh melihat keperluan masa depan utamanya dalam industri pertahanan itu sendiri. Sementara itu, menurut Pengetua Sekolah Menengah Sains Rembau, Cik Romas Nur, program yang julung kali diadakan itu dapat memberi pendedahan dan kesedaran kepada para pelajar mengenai kepentingan STNI serta R&D pertahanan.
Sebelum ini banyak yang terlibat dengan program-program STEM yang lebih kepada R&D biasa. Tetapi ini konsep pertahanan agak baru. Jadi insya-Allah saya yakin lepas ini untuk pertandingan Future Soldier, saya rasa insya-Allah akan ramai lagi yang lebih berminat untuk menyertainya. Program ni dia ada memberikan adalah libatan dekat dalam pelajaran sebab dia ada konsep sains, ada konsep teknologi. Jadi benda-benda ni memang kita orang belajar dekat sekolah. So benda ni memang boleh membantu kita orang untuk untuk join apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan sains dan teknologi yang akan datang lah. Untuk menyertai penanaman rumput Napier bagi pasaran tempatan yang semakin mendapat permintaan tinggi. Menurut Esko Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Insinyur Bakri Sawir, ia sebagai usaha mengurangkan kebergantungan terhadap makanan ternakan import selain menjana ekonomi dan pendapatan usahawan tempatan. Tanah Terbiar menjadi lokasi tumpuan untuk mengusahakan tanaman yang turut dikenali sebagai rumput gajah dengan dibantu oleh Jabatan Pertanian Negeri. Kepada pengusaha-pengusaha yang ingin mengusahakan tanaman Napier ini, nasihat teknikal daripada jabatan, dan insya-Allah perkara ini amat baik untuk kita mengurangkan import makanan dari luar, dan ini juga sebenarnya ternakan ini lebih baik memakan makanan yang fresh ni berbanding dengan pellet. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas sesi temu bual di Konti Negeri FM, Seremban. Setakat ini seramai 16 pengusaha komersial melibatkan 287 ekar tanaman rumput Napier di seluruh negeri 9. Hasil tanaman rumput Napier boleh mencecah 90 hingga 100 tan seekar setahun melalui kaedah tanaman 6 kitaran. Ia sebagai sumber makanan alternatif bagi industri ternakan ruminan seperti tenusu atau pedaging feedlot. Pelaksanaan Jualan Rahmah Bergerak menerusi pendekatan Kedai Cari Rakyat merupakan suatu inisiatif yang dapat membantu rakyat dengan lebih bersasar. Bagi mencapai objektif itu, ia dilaksana di lokasi yang majoritinya terdiri daripada penduduk dalam golongan B40. Menurut Ketua Seksyen Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Negeri Sembilan, Lina Syazwani Izhar, inisiatif itu memudahkan rakyat membuat pembelian tanpa perlu bergerak jauh. Jualan Rahmah secara bergerak kita telah laksanakan bermula Jun yang lepas, dan untuk sasarannya kita khususkan kepada golongan B40 dan kawasan perumahan. Sambutan sangat menggalakkan. Untuk di Negeri Sembilan kita mulakan Jualan Rahmah secara bergerak ni di Jelebu. 4 kawasan di dalam Jelebu tu sangat hangatlah dia punya sambutan tu. Jelasnya, Jualan Rahmah menawarkan penjimbatan harga barangan keperluan harian sebanyak 10 hingga 30% lebih murah. Beliau berkata demikian pada program Jualan Rahmah Kasih Sayang Negeri Sembilan di Taman Bidara Seremban. Rata-rata penduduk yang ditemui menyambut baik pelaksanaan Jualan Rahmah Bergerak yang dapat memberi manfaat kepada mereka. Yang Jualan Rahmah ni memang dapat membantukan rakyat yang B40, yang bawah, orang yang susah payah. Tapi aktiviti ini saya harap ni kerajaan boleh jalankan aktiviti ini sampai semasa boleh adakan aktiviti ini untuk membantukan rakyat lah. Bila buat macam ni, saya pun rasa bangga. Saya dapat beli harga dengan murah lah. Dia berbanding dengan kat luar lagi. Kalau boleh wujudkan lagi banyak. Kalau boleh sebulan sekali ke, mungkin kita boleh selalu dapat beli barang murah macam ni lah. Jualan Rahmah Peringkat Negeri Sembilan telah dilaksana bermula 7 April 2023 yang lalu. Sebanyak 105 Jualan Rahmah telah diadakan di 8 parlimen yang merangkumi 36 Dewan Undangan Negeri DUN dengan model pelaksanaan dalam premis kawasan terbuka dan secara bergerak.
Sekian paparan dari Negeri Sembilan, saya Azlina Kamarudin. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Baik, terima kasih Azlina langsung dari Negeri Sembilan. Kebajikan jemaah menjadi keutamaan KRS Travels yang berhad bagi memastikan urusan individu yang mahu menunaikan ibadah umrah lancar. Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group Muhammad Susunai Bari, Muhammad Khalil berkata, meskipun berdepan dengan cabaran ekonomi, pihaknya berusaha memastikan khidmat terbaik dapat diberi kepada jemaah di bawah naungan syarikat itu. Walau bagaimanapun, kita pihak KRS dah tetapkan harga. Tak ada lagi kenaikan yang mana kita dah tetapkan sebab kita merancang daripada awal. Alhamdulillah, penerbangan pun kita yang buat sendiri, penerbangan charter ini ataupun penerbangan yang dipanggil sekarang ni full block. Kita sewakan satu penerbangan dan juga di hotel di sana pun kita mengambil hotel yang mana kita dah untuk series kita dah dimasukkan dalam hotel kita. Alhamdulillah. Sementara itu, KRS Travels yang berhak juga menyediakan perkhidmatan suntikan vaksin meningkokal quadrivalent ketika penganjuran kursus umrah bagi mempermudahkan urusan jemaah umrah. Penganjuran kursus umrah ni tujuan dia untuk memberi kefahaman kepada jemaah. Jadi KRS Travel dia mengambil satu pendekatan yang penting. Jadi sebelum jemaah nak menunaikan umrah, nak menunaikan ibadah, kami bagi khusus dulu. Jadi khusus ni bukan satu kali saja, bahkan selagi jemaah tak faham. Kita buat sebulan 2 kali. Untuk bulan 7 ni kita dapat sekali saja. Minggu yang terakhir, minggu yang ketiga, nanti bulan 8, 9 sampai hujung tahun, bahkan sampai habis season dia bagi sampai 1445 Hijrah 2014 masih lagi berlangsung kursus. Jadi tidak ada terhad jemaah nak datang ataupun sekali saja boleh datang, tidak. Jadi selagi jemaah nak memahami akan ilmu berkaitan dengan umrah, jadi kami alu-alukan. Khusus umrah ni kali ini amat mudahlah sebab disediakan perkhidmatan suntikan terus. Jadi kita tak perlulah untuk meminta cuti banyak kali lah. Jadi kita boleh datang sekali je, minta cuti sekali. Jadi kita boleh khusus umrah dan terus mendapatkan suntikan. Baguslah sebab hari ini pun buat dekat Masjid Negeri, open, orang lain pun boleh datang dengan suntikan dah dekat bawah. Senang untuk orang datang sekali dengan ceramah, dengan suntikan sekali. Saya dah banyak survey. This is the first time saya nak nak pergi umrah. So banyak package umrah yang saya dah survey, tapi saya memang tertarik dengan KRS selepas saya tengok YouTuber Fikri, cara dia punya mutaif semua, layan dia punya all the umrah punya perombongan tu. So saya sangat teruja lah. So that's why saya pilih KRS. Dia punya package pun tak berapa mahal, kira boleh mampu pemilik lah. Kejohanan Karate Asia edisi ke-19 di Melaka. Hasrat kontingen negara untuk menambah pingat pada hari kedua kejohanan tidak kesampaian apabila kesemua atlet negara yang beraksi hari ini tersungkur awal. Lebih malang sandaran utama negara Si Shah Malarani gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Shah Malarani yang beraksi dalam kategori Komite Wanita bawah 50 kg tewas 5-6 menentang lawan dari Thailand, Chan Yanut Chipensuk. Today is something unexpected for me as well sebab the goal was bigger, the aim was something else. I was expecting some other opponents. I was looking forward for my semi, looking at all other tough players. I should have done better. I should have taken everything into consideration, and that's how karate teaches at every competition. Dalam pada itu, Shah Malarani tekad bangkit untuk acara berpasukan esok walaupun sedar bakal berdepan cabaran sengit. Definitely we are giving all out for our team event. It's not easy. It's not easy at Asian level. It's going to be very, very hard, very challenging because team is compiled energy, compiled effort from each one of us, and it's going to be a different game plan, different strategies, even fighting against different categories.